Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Dan salam sejahtera, Buletin Pagi 15 Disember. Anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini. Warga asing terlibat sindiket penipuan dan maksiat dilarang masuk Malaysia seumur hidup. Kes indeks genting libatkan warga Bangladesh rentas negeri. Pihak polis telah mencadangkan kepada Jabatan Imigresen agar warga asing yang terlibat dengan sindiket penipuan dan maksiat di negara ini diisytihar sebagai persona non grata. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata pihaknya akan mengenal pasti individu terbabit untuk dikenakan tindakan berkenaan. Apabila kita telah kenal pasti bahawa mereka lah yang menggerakkan aktiviti haram di sini, kita akan merekomen kepada pihak Jabatan Imigresen untuk mereka dikenakan penyisiaran tersebut. Dengan harapan mereka tak boleh masuk lagi. Seumur hidup tak boleh masuk balik ke Malaysia. Katanya individu yang menjadi sasaran polis ini adalah ketua-ketua sindiket, skamer dari luar negara serta sindiket maksiat. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis menandatangani prosedur tetap operasi PTO Ops Benteng di Wisma Perwira Angkatan Tentera Malaysia ATM di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen Muhammad Fauzi Mat Isa berkata, pendatang asing tanpa izin parti boleh dikenakan tindakan sama. Sebarang kesalahan di bawah Akta Imigresen, individu terbabit akan diletakkan di bawah senarai hitam. Sebelum ini, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud dilaporkan berkata, warga asing yang didapati terlibat dan disabitkan dengan kesalahan membabitkan kegiatan jenayah akan diisytiharkan sebagai persona non grata. Kluster genting yang dikenal pasti baru-baru ini tercetus apabila kes indeks iaitu seorang warga asing dari Bangladesh merentas negeri ke Genting Highlands, Pahang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kes indeks telah merentas dari Selangor. Tan Sri Dr. Nur Hisham menerusi laman Twitternya memaklumkan kes indeks berkenaan melawat rakan-rakannya sekaligus menjangkiti mereka. Susulan itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperkuatkuasakan di Amber Court, Ria Apartment dan Rumah Kongsi Kampung Semaut. Pada 4 Disember lalu, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan kluster itu dilaporkan dikesan di Kuala Lumpur dan Pahang. Ia melibatkan daerah Titiwangsa juga Bentong apabila kes ke-66,878 dilaporkan positif pada 1 Disember hasil saringan tempat kerja. Kerajaan melaksanakan PKPD di 3 kawasan di Bentong Pahang mulai 10 hingga 23 Disember ini. Kementerian Kesihatan KKM akan menyimak semula definisi kontak rapat COVID-19. Ketika ini Malaysia menggunakan takrifan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi close contact defined in Malaysia as healthcare associated exposure without appropriate PPE, including providing direct care for COVID-19 patients, working with healthcare workers infected with COVID-19, visiting patients or staying in the same close environment with COVID patients. Selain itu, kontak rapat turut ditakrifkan sebagai bekerja bersama dalam jarak dekat atau berkongsi persekitaran bilik yang sama dengan pesakit atau individu yang tinggal di rumah yang sama dengan pesakit COVID-19. Tan Sri Dr. Nur Hisham mengulas gesaan supaya KKM menyemak semula takrifan itu sejajar dengan takrifan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat. Usaha itu perlu dilakukan bagi membendung penularan jangkitan dengan lebih baik. Sejumlah 58 kluster COVID-19 daripada 100 kluster yang direkodkan di Sabah masih aktif manakala 42 lagi telah ditamatkan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Manjun berkata, tiada kluster baru COVID-19 direkodkan di Sabah sejak semalam. Tidak ada kluster baru yang dilaporkan pada hari ini. Kalau kita lihat kepada statistik yang saya baca tadi,
mengenai 283 kes baru yang dicatatkan pada hari ini, 155 kes, yaitu hampir 55%, adalah berpunca dari saringan kontak rapat. Beliau berkata demikian dalam sidang media perkembangan semasa COVID-19 Sabah. Daerah Tuaran mencatat kes baru tertinggi iaitu 50 kes melibatkan kluster di Telipuk Ria. Kota Kinabalu turun mendadak hanya 49 kes kerana tiada kes baru di kluster Rumah Merah. Datuk Masudi yang juga jurucakap rasmi COVID-19 Kerajaan Negeri berkata sebanyak 155 kes baru COVID-19 di Sabah telah dikesan daripada saringan kontak rapat di 10 daerah, saringan bergejala 36 kes, saringan komuniti 6 kes dan selebihnya lain-lain kategori. Mengenai kluster COVID-19 di Sabah, Datuk Masudi berkata antara daerah penyumbang tertinggi kepada kumulatif kluster di negeri itu ialah Kota Kinabalu dengan 22 kluster, diikuti Sandakan 18 kluster dan Tawau 16 kluster. Operasi Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kompleks Sukan Tawau akan dinilai semula pada akhir bulan ini sama ada dilanjutkan apabila tamat tempoh selama 3 bulan. Sejak 55 hari beroperasi, hospital itu telah merawat lebih 1,100 orang pesakit daripada kes bukan COVID-19. Namun dari segi pengarahan terkini masih belum dikeluarkan oleh Kuala Lumpur sama ada hospital Medan ini akan diteruskan ataupun akan diserah kepada pengurusan Kementerian Kesihatan pada awal Januari nanti. Beliau berkata demikian pada majlis penghargaan kepada petugas mobilisasi KKM seramai 18 orang yang akan menamatkan penugasan di hospital itu pada 20 Disember ini. Hospital berkenaan menawarkan kapasiti 100 katil ward, pelbagai disiplin serta perkhidmatan sokongan. Ia kini dilengkapi perkhidmatan pembedahan kecil sekaligus memendekkan jangka masa menunggu pesakit yang memerlukan prosedur berkenaan. Dalam pada itu, katanya hospital berkenaan masih mengekalkan prosedur operasi standard SOP iaitu tidak menerima sebarang lawatan daripada keluarga pesakit berikutan pandemik COVID-19. Sementara itu, 18 petugas Kementerian Kesihatan yang akan menamatkan penugasan mereka di Hospital Medan ATM menyifatkan mobilisasi itu menjadi suatu pengalaman yang berharga. Tanggungjawab yang digalas berkhidmat sementara di Tawau turut memberi peluang kepada mereka untuk menambah ilmu dalam perkhidmatan. Saya perlu belajar satu perkara yang baru dengan staf-staf yang baru bersama staf ATM, KKM dari berbagai negeri luar lah, dari Kedah, dari Pahang, dari Kuala Lumpur yang tak kenal sebelum ni, dan dekat sini kita dapat bekerjasama. Kita pun sedia maklum dengan pihak ATM macam mana ketegasannya. Jadi bila bekerja sekali pun semua rasa macam tak seperti yang kita sangka. Dia orang memang sama saling beri kerjasama, lepas tu banyak beri bantu. Jadi pengalaman di sini kan memang 1001 pengalaman yang banyak inspirasi lah saya dapat dari sini, yang di mana petugas-petugas ATM sangat baik, terbaik lah layanan. Komander dia pun sangat prihatin dengan petugas-petugas KKM. Petugas kumpulan fasa kedua yang menamatkan tugas setelah 22 petugas fasa pertama menamatkan tugas pada 11 November lepas. Mereka akan kembali berkhidmat di tempat masing-masing dan setakat ini pembantu perubatan tidak lagi dihantar ke Sabah berikutan penurunan kes COVID-19 khususnya di Tawau. Kemasukan kenderaan ke Melaka mengikutkan peningkatan mendadak antara 50,000 hingga 60,000 kenderaan selepas pergerakan rentas daerah dan negeri dibenarkan kerajaan sejak 7 Disember lalu. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Melaka, Superintendent Hassan Basri Yahya berkata, jumlah itu menunjukkan peningkatan lebih 60% kemasukan kenderaan sekaligus berlaku kesesakan terutama pada hujung minggu. Ujarnya peningkatan jumlah kenderaan menyumbang kepada peningkatan saman yang dikeluarkan. Bagi tempoh 2 jam sahaja pada sukatan di Tol Air Keruh pada minggu lalu, Trafik Melaka mengeluarkan sehingga 600 saman kepada pengguna jalan raya melibatkan pelbagai jenis kesalahan. Kita boleh tengok memang pack. Selama ni PKP kita rasa selesa. Penggunaan betul-betul berkurangan. Tapi hujung minggu ni telah nampak balik ke asal. Jadi pihak polis juga menasihat pencung-pencung bila masuk ke Melaka patuhilah SOP.
Sehubungan itu, pada cuti umum sempena sambutan Christmas, JSPT Melaka telah menubuhkan pasukan pelancar yang akan mengawal lalu lintas di kawasan tumpuan bermula 23 sehingga 26 Disember ini. Pasukan itu akan bertugas di kawasan tumpuan di daerah Melaka Tengah termasuk dari Plaza Tol Air Keroh sehingga laluan di hadapan Majlis Bandaraya Melaka bersejarah. Ia bagi memastikan trafik di kawasan pintu masuk dapat bergerak dengan lancar terutama bagi mengawal lalu lintas ketika cuti perayaan dan sambutan tahun baru nanti. UMNO Perak akan mengetengahkan 11 nama untuk dicadangkan sebagai calon dalam pilihan raya kecil Parlimen Greek 16 Januari depan. Pengerusi UMNO Perak, Datuk Serani Mohamad berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuaratnya bersama Jawatankuasa UMNO Greek pada Jumaat lalu. Namanya nanti akan dibawa ke atas, dia kena bersedia. Apa dia bersedia? Saya hanya akan bawa nama mereka yang bersedia untuk tidak jadi calon. Faham? Faham tak? 11 orang tu nanti dia hantar pendaftarannya pada pukul 5 petang ini. Jadi nama itu akan kita bawa ke mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan yang kemudiannya akan diputuskan oleh Presiden siapakah daripada 11 itu seorang. Tapi untuk membolehkan 11 nama dibawa ke Kuala Lumpur, semua orang kena bersetuju untuk tidak dipilih. Salam sejahtera. Datuk Serani yang juga Menteri Besar Perak berkata dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco pertama kerajaan pimpinannya. Ujarnya semua 11 nama yang layak dipertimbangkan itu dari pelbagai latar belakang UMNO Greek. Pihaknya akan berbincang agar nama calon yang terpilih akan diumumkan seminggu lebih awal dari tarikh penamaan calon pada 14 Januari depan. Jadi kalau nanti diperkenankan oleh Polis Sarawak akan memohon peruntukan darurat bagi menyewa kabin untuk pejabat sementara ibu pejabat polis daerah IPD Belaga yang musnah terbakar semalam. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail berkata keseluruhan bangunan pejabat 2 tingkat itu musnah dipercayai akibat litar pintas. Bangunan yang diperbuat daripada kayu termasuk balai polis Belaga itu musnah dalam kejadian kira-kira jam 12.30 tengah hari semalam. Ujarnya tiada aset yang dapat diselamatkan kecuali senjata api dan kenderaan. Visual dan gambar kebakaran yang dirakam saksi kejadian juga tular di media sosial. Sementara itu, Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan pihaknya menerima laporan kejadian pada jam 1.19 tengah hari. Kebakaran dipercayai daripada pejabat narkotik sebelum cepat meribak akibat cuaca panas dan berangin. Operasi awal memadam kebakaran dibantu pasukan bomba sukarela PBS Belaga dan pelbagai agensi lain. Kebakaran dipadamkan sepenuhnya pada jam 3.45 petang. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kejadian disiasat pasukan bomba Bintulu. Seterusnya, bomba menyelamatkan seorang kanak-kanak lelaki berumur 8 tahun yang dihanyutkan arus deras lepas terjatuh ke dalam parit di Taman Tangkak Jaya ditangkap petang semalam. Ketika kejadian, kanak-kanak itu cuba menyelamatkan adik lelakinya yang tergelincir ke dalam parit ketika cuba mengambil slipper yang jatuh. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Tangkak Rafiah Aziz berkata, adik mangsa berusia 4 tahun sempat ditarik orang awam yang melihat kejadian. Katanya 10 anggota bomba mencari selama kira-kira setengah jam sebelum kanak-kanak itu dikesan. Mangsa yang ditemui selamat kira-kira 400 meter dari lokasinya terjatuh. Dia kemudian dinaikkan ke tebing parit menggunakan tali khas sebelum dihantar ke Hospital Tangkak untuk rawatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP giat mencari dan mengenal pasti pemborong dan premis stor yang menyimpan barangan tiruan sebelum diedarkan kepada peruncit. Pengarah Penguatkuasaan Datuk Iskandar Halim Sulaiman berkata, tindakan itu adalah sebahagian usaha memutuskan rantaian bekalan barangan berkenaan di pasaran. Pihaknya menerima banyak aduan oleh pemilik cap dagang berhubung aktiviti menciplak barangan berjenama sehingga menjejaskan hasil jualan mereka terutama menerusi platform dalam talian. Kebanyakan premis berkenaan dipercayai didalangi sindiket yang menyimpan stok secara pukal sebelum diedarkan kepada peruncit. Dengan cara itu kita akan mengurangkan kerja pegawai untuk pergi cari di peruncit. Kita nak kalau boleh di pemborong, di store. Cuma masalah kita dari segi online lah. Online terlalu banyak sangat. So ambil masa sikit untuk kita siasat.
Beliau ditemui pada Majlis Pelupusan Barangan di Kompleks Penyimpanan Bahagian Penguatkuasa KPDN HEP Putrajaya dinilai. Dalam pada itu, pihaknya mengesan peningkatan mendadak aktiviti penjualan barangan jenama tiruan secara dalam talian sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kebanyakan barang import dari China tanpa sebarang label jenama bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Terdahulu pelbagai barangan berjumlah lebih 36 juta ringgit dilupuskan bagi kes sejak Januari hingga November lalu. Konvoi 5 kenderaan pikap Thailand yang kononnya cuba membawa muatan barangan runcit sebenarnya membawa muatan minyak masak bersubsidi yang cuba diseludup ke negara jiran. 5 pemandunya warga Thailand ditahan bersama rampasan 10,540 paket minyak masak oleh anggota agensi kawalan sempadan Eksim Padang Besar. Suspek lelaki berusia 25 hingga 40 tahun itu ditahan pada jam 11.30 pagi semalam berhampiran Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Padang Besar. Komandan Eksim Perlis, Deputy Superintendent Rozi Abu Hassan berkata, suspek dipercayai mengambil upah membawa muatan itu ketika dalam perjalanan pulang ke negara mereka. Mereka hanya mengikrar membawa muatan serbuk kunyit, minuman berkarbonat, tepung gandum serta mi segera. Harga minyak masak yang tinggi di negara jiran menjadi punca bekalan itu cuba diseluduk keluar. Nilai keseluruhan rampasan barang dan kenderaan bernilai RM451,000. Ini rampasan pertama membabitkan bekalan minyak masak sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan pada Mac lalu. Siasatan kes mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kerajaan Negeri Sarawak menyasarkan pembangunan Padawan sebagai sebuah kawasan bandar yang membangun serta moden. Ketua Menteri Datuk Abang Johari Tun Openg berkata usaha berterusan itu perlu memberi tumpuan kepada sektor-sektor berpotensi tinggi. Number one is of course services. Number two is tourism attraction. As mentioned by the Minister just now, you got a lot of attraction. When you talk about tourism, it includes our culture in this area. Number three is the potential in agriculture. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Hari Ulang Tahun Majlis Perbandaran Pedawan ke-24 di Kuching. Ujarnya, selain kaya dengan keindahan semula jadi, kekayaan budaya masyarakat Bidayuh di kawasan berkenaan turut mampu dijadikan tarikan pelancong. Pada majlis berkenaan, Abang Johari turut merasmikan lukisan mural bertajuk Last Ring Ladies memaparkan kaum wanita dari Kampung Semban dilengkapi gegelung tradisional diperbuat daripada gangsa. Namun kini hanya 4 orang wanita Semban masih hidup berbanding 8 orang pada tahun 2010. Keunikan mereka sebelum ini telah banyak dipaparkan di dalam dokumentari antarabangsa selain dijemput ke luar negara seperti Itali dan Jerman. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, suasana di Pelabuhan Jeddah, Arab Saudi gempar apabila sebuah kapal tangki meletup. Ledakan kapal BW Rhine milik syarikat Hafnia itu mengakibatkan kebakaran. Menurut kenyataan media dikeluarkan syarikat berkenaan, ledakan terbabit berpunca daripada faktor luaran yang belum dikenal pasti ketika ia sedang meninggalkan pelabuhan itu. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan pada 22 kru dan anak kapal. Jentera firma Singapura Denmark itu membawa muatan 60 ke 80 ribu tan minyak tapisan. Ia mengangkut 60 ribu tan gasolin daripada pelabuhan Yambu di Madinah pada 6 Disember lalu. Data juga menunjukkan bahan bakar berkenaan masih 84% memenuhi tangki terbabit. Siasatan lanjut masih lagi dijalankan. Amerika Syarikat mula mengagihkan vaksin COVID-19 ke seluruh negara buat rakyatnya susulan pelancaran usaha imunisasi besar-besaran. Jutaan dos vaksin Pfizer-BioNTech dilihat meninggalkan Michigan yang dimuatkan dalam peti penyejukan khas. Syarikat khidmat penghantaran FedEx serta UPS menggunakan khidmat truk dan kapal terbang untuk membawa kargo terbabit selain turut diawasi pengawal bersenjata. Kargo berkenaan dihantar ke semua 50 negeri Amerika dengan petugas kesihatan dan penghuni rumah penjagaan akan mendahului senarai penerima suntikan vaksin itu. Sebagai permulaan, sebanyak 2.9 juta dos vaksin dijadual diedarkan menjelang Rabu ini.
Pihak berkuasa memaklumkan seramai 20 juta rakyat Amerika akan menerima 2 suntikan vaksin itu menjelang akhir tahun ini. New Zealand merancang membuka gelombang perjalanan bersama Australia pada suku pertama tahun depan. Perkara itu disuarakan Perdana Menterinya Jacinda Ardern. We've never been wanting to put specific dates prematurely before we have final decisions because people make plans, people book flights and people may potentially have quarantine bookings that they could cancel. We don't want anyone to do that prematurely until we have certainty around when it will be open. We'll be making sure that that's all lined up. The airlines themselves need a bit of time to prepare to... Gelembung perjalanan itu akan memberi kelonggaran pelancong kedua-dua negara terbabit tidak perlu menjalani kuarantin wajib selama 2 minggu sejurus ketibaan. Ketika ini, Australia telah melaksanakan kelonggaran terbabit untuk warga New Zealand. Menurut Ardern, langkah yang bakal diambil itu juga akan membuka semula sektor ekonomi pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik. Selain itu, faktor hubungan sosial ahli keluarga yang terpisah sejak sempadan antarabangsa ditutup antara yang dipertimbangkan kerajaan negara berkenaan. Ribuan petani di India melancarkan mogok lapar dalam usaha mendesak kerajaan menghapuskan 3 undang-undang yang menjejaskan pendapatan petani. Penunjuk perasaan yang juga berkhemah di sepanjang 5 lebuh raya utama di pinggir New Delhi dan menghalang laluan utama menghala ke ibu negara sejak 3 minggu lalu. Mereka juga mengancam untuk bertindak lebih agresif dan menyekat perjalanan kereta api beberapa hari lagi. Polis yang lengkap bersenjata dikerah berkawal di lokasi perkhemahan yang sebelum ini turut diadakan di Haryana dan Punjab. Beberapa rundingan bersama kerajaan sejak November lalu gagal mencapai sebarang penyelesaian. Jumaat lalu, kumpulan petani itu memfailkan petisyen di Mahkamah Agung menuntut penarikan semula undang-undang berkenaan selepas diluluskan September lalu. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian Bulletin Pagi, sentiasa amalkan budaya dan SOP baru bagi mencegah penularan COVID-19. Teruskan menonton TV3. Saya Fatin Hamimah Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.